Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni di Facebook saya ceritakan tentang macam mana nak melihat market gold scalping and swing 1000 pip. Alright, template Toyo Pitch scalping 2023. So, saya cuba untuk bagi sikit pencerahan secara detail yang lebih menarik. Right, yang pertama, dia ada 3 je step. Step yang pertama, lihat M15, tunggu extreme sell. Selesai selepas terkeluar daripada rumah line hijau dan mula buy bila berada pada kosong Fibo. Alright, so lepas tu dia cakap tambah lagi layer buy bila button biru ada muncul. Tambah lagi layer bila pink bersilang dengan biru. Itulah M15 setup Toyo Pit buy. Dan kini cuba biarkan setup berminggu-minggu jika time frame H4 melepasi resistance 1835.76. Selesai 1000 pip. Okay, saya cuba untuk bagi sikit pencerahan bagi anda faham. Right, saya kotak hijau ni saya buat dia sebagai tempat profit yang boleh kita dapat lah kalau dia lepas daripada resistance dia. Apa maksud dia? Right, maksud dia di sini ada satu merah. Alright, saya cuba untuk delete sekejap. Right, bagi nampak, bagi semua orang nampak, bagi anda nampak, right? Bagi anda nampak lah. Sekarang market ini berada pada ending dia pada hari Ahad hari ni adalah ending dia pada 128 lah. 1832.37. Ni adalah ending dia. Dan dia kena lepas resistance ni Dia kena lepas resistance 1834.81. So tadi saya punya dekat Facebook ni saya letak dia 183576. So lebih kurang lah Lebih kurang kita ambil dia 183421 ni lebih tepat lah. So bila dia lepas ni, selalunya saya akan buat macam ni. Ini adalah level 1836 yang memang confirmation dia boleh terbang lah. Right. So dekat sini pun saya dah start buy lah, tapi saya letak 1-2 pip lagi kat sini supaya dia confirmation. So macam mana saya masuk setup ni? Ini setup ni dah jalan dah. Dia dah ada arrow kat sini dan kalau kita tengok dia punya ni, dia dah ada signal buy dah dekat sini dan saya dah masuk dah buy awal-awal. Tapi macam mana kita nak dapat ni dengan lebih confirmation? Kadang-kadang dekat time frame H4 ni, right, kita cuba buy lepas tu dia jatuh balik kan. Jadi kita pergi tukar dia kepada time M15. M15 dah bagi signal buy. Okay, dia dah bagi signal buy lagi. Tapi saya bukan buy dekat sini, tapi saya buy bawah lagi. Saya buy dekat sini. Right? So apa yang kita kena belajar dekat sini? Saya kena fahamkan anda tentang rumah dulu. Rumah ni line merah dan line hijau. So trade forex ni dia tak sama macam crypto. Crypto dia boleh jatuh gila-gila. Dia tak ada. Kat dalam trade forex ni dia ada buffer. Sebab tu saya belajar dalam trading dalam forex sebab dia boleh faham buffer. Alright? Kalau kita trade gold, kalau kita trade crypto, kadang-kadang ada jatuh terus. Dia tak tarik balik, dia tak kedapan balik. Tapi bila dekat gold, dia ada rumah, dia panggil buffer lah. Buffer dia, dia ada paras dia. Paras di atas, paras di bawah. Dan saya panggil dia rumah lah, senang untuk orang-orang newbie ni faham. Alright? Kalau orang yang expert sikit, kita panggil dia sebagai contoh, macam Bollinger Band. Tapi ni bukan Bollinger Band, ni satu line. Alright? Dia satu line. So line hijau ni bila dia jatuh, dia akan cari satu extreme sell. Maksudnya kita kena tunggu betul-betul extreme sell. Saya akan tunjuk anda beberapa lagi chart yang sama saja. Pattern dia sama saja. Right? So kita kena tunggu dia extreme sell. Selepas tu dia close, dia akan buy. Saya buy layer dekat sini. Right? Kalau dalam smartphone, kita akan tengok layer dia lagi deep. Contohnya kalau kita tengok time frame M5 ada tak? Alright. Ni dah jauh sangat lah. Right. Susah lah kita nak tengok ni. Senang M15 lah. Right. M15 dia memang selalu munculnya ekstrim.
So extreme ni yang mengatakan dia cuba untuk reverse balik. Dan dia ada faktor pivot. Saya 0.0 tak sempat saya ambil 0.1. Saya naik kat sini. Saya buy layer kat sini. Saya buy layer kat sini. Dan saya buy layer kat sini. So apa saya nak cerita fahamkan anda. Dekat M15 ni adalah tempat untuk kita lihat permulaan trend. Ramai orang cerita benda ni. Tapi tak ada orang cerita pasal benda yang sangat simple. Saya cerita benda yang simple saja. Keluar je rumah, nampak je ekstrim, masuk balik. Macam orang cerita dekat dalam Bollinger Bank, ekstrim, lepas tu kita buy balik. Right? Tapi kat sini, dia ada satu lagi indikator yang mana dia dah ada resistance support kat sini. Dah ada, kita dah tahu dah rumah. Dia ada satu lagi blue button dan merah button. So blue button ini menunjukkan dia nak terbang. Selalunya bila kita jumpa extreme sell dan munculnya buy blue ni, dia akan ada satu pergerakan baru. Dan saya buy layer lagi daripada cross M moving average 7 dan moving average 21. Tak silap saya ni 21. Right? Tambah lagi layer saya kat sini. Kat sini saya dah start layer. Sebenarnya dekat sini saya boleh buat full margin kalau kita faham. Tapi saya tak nak lah. Tak nak rugi saya punya position. Saya biarkan dia 0.03. Walaupun dia set account, dia boleh pergi $1,000. Kalau kita faham betul-betul. Right? So dia akan pergi ke atas dan dia akan layer, dia akan cari untuk jatuh balik lah. Ni jatuh balik lah untuk time frame 15. Tapi bila saya dah dapat layer ni, saya pergilah tengok time frame H1. Saya pergi tengok H1, dia sedang nak buat reverse, pergi touch ni dan untuk terbang lagi. Right? Dia akan pergi macam ni, dia akan ada layer-layer macam ni. Kalau kita tengok contoh dia kat sini, right? Contohnya macam ni dia akan macam ni, dia akan naik, lepas tu baru dia jatuh, right? Baru dia jatuh di time frame H1. Right? Baru dia akan jatuh bila dia ada arrow ni turun balik. Tetapi dekat time frame H4 dia dah tunjuk sesuatu. Sekiranya dia lepas line ni yang saya dah buat ni, bagi contoh saya letak line. Saya letak chart. Saya letak shape. Right? Bagi you faham. Bagi you faham, kita letak insert shape rectangle. Shape rectangle ni susah sikit nak buat lah kat sini sebab mouse saya tak berapa nak elok. Alright. So ni adalah area yang saya tengah target untuk dia sampai kepada satu level 61. Daripada kosong dia nak, daripada 100 dia nak touch 61. Ni di time frame H4 untuk dia cari balik sampai ke kosong. Dekat atas ni dah ada support resistance. Lepas dia support resistance ni dia akan bermain dekat atas ni. Atau dia akan bermain reverse dulu. Tapi so far so good. Kalau saya dah layer sini, saya dah buat profit, saya close sikit dan saya tinggal 2. Lepas tu kalau dia swing ke atas balik, saya akan buat profit yang tinggi. Kita tengok time frame H4 ni turun. Lama dia turun baru dia akan muncul ni. Banyak orang gagal minggu-minggu lepas kerana dia menganggapkan dia boleh pergi buy lagi. Dia tak tunggu confirmation. Dia tak ada sistem ni untuk tunggu. Alright? Dia tak ada sistem ni untuk tunggu. Dia buy lepas tu dia kena jatuh. Dia buy dia kena jatuh. Dia buy dia kena jatuh. Sekarang dia tunggu ni. Sekarang ni dia nak naik sampai atas ni. Button biru ni, yang arrow ni dia akan tunjuk naik sampai ke atas ni. Maknanya dia banyak lagi dekat atas. Kita dah buy layer kat bawah. Jadi saya nak tunjukkan simple saja template ni. Pergi dekat time frame 15. Kita tunggu extreme sell. Saya cuba untuk buka pair yang lain. Betul ke tak betul? Saya tadi ada nampak UD USD. Right? Sama juga UD USD ni. Right? Kalau kita tengok extreme sell, masuk dekat bar biru, masuk dekat rumah, ada dot lagi dekat sini. Ini adalah support and resistance ni, bahagian support. Ada pula dot biru kat sini. Alright? Dia main layer lagi naik ke atas apa semua. Confirmation dia sampai dekat sini, dia keluar lagi rumah, boom, dia terbang. Selalunya bila dekat ekstrim kita buy, kita tidak akan 1 sen pun rugi kalau kita tunggu 15 minit, tengok extreme sell, keluar daripada rumah hijau, kat sini kita boleh buy, kat sini boleh layer lagi,
kat sini boleh layer lagi. Dia terbang. Alright. Kita tengok dekat time frame H4. Dia sama je lebih kurang dengan kita punya goal tadi ni. AUD USD. Time frame H4 dia mula nak bertukar arah untuk cari resisten dia. Ini resisten dia. Right. Ini dia nak pergi ke sini. Jadi kita kena tengok lah besok. Right. Dia boleh lepas tak 50% ni AUD ni. Sama juga saya cari buy dekat sini. AUD besok minggu depan adalah buy. Gold pun kita dah tahu buy. Sekarang kita pergi dekat AUD CAD. Salah satu lagi yang mana kita boleh tengok extreme. Right? Extreme sell. Lepas extreme sell, dia turun dekat sini saya ambil buy lah kalau saya nak buy. Lepas tu kita tengok tunggu button ini muncul. Kita buy. Sebenarnya kalau kita menggunakan this system, mana yang sampai paling terendah dalam kotak ini kita dah boleh buy layer dah sebab dia tak akan turun lagi. Nampak? Dia tak akan turun lagi. Konsep simple 15 minit scalping extreme sell. Extreme sell. Kita tunggu extreme sell baru kita buy. Right? Bukannya kita extreme sell dulu. Terus kita tunggu dulu. Right? Kalau kita nak sell di atas, ambil peluang ke atas, ini dah ada satu button dekat sini merah, kita sell di bawah. Alright? Sebab dia dekat dengan kosong kan. Alright? Sell, boleh buy. Inilah dia setup yang simple. Nampak perjalanan dalam Toyopit. Saya guna setup ni. Alright? Simple. 2023. Right? Jadi kita siapkanlah. Kita siapkan you punya Toyopit ini. Right? 202 dah ada template, dah ada indikator. Masukkan semua indikator dalam kita punya template. Kita dah ajar dalam kita punya toyopit.com. Kita dah ajar yang pas-pas. Sama saja konsep dia. Masukkan semua file dalam bahagian indikator. Mana bahagian dia? Dah masukkan file indikator. Pergi dekat open data folder ni. Pergi dekat MT4 ni. Pergi masuk dekat bahagian indikator. Bahagian indikator masuk kat bahagian indikator. Bahagian template masuk kat template. Kalau nak senang untuk template, lagi senang cara dia macam ni. Pergi dekat template Toyopit Scalping 2023 ni, copy, dah masukkan indikator, kita kena buat template. Template nak buka macam mana? Pergi kat file, create new. Alright, kalau ni saya tengah testing account sen. Account sen boleh buat RM1,000 ataupun $1,000 bila kita tahu cara ni sebab dia nak pergi level dekat atas ni. Dia nak pergi level dekat atas ni. Dia nak pergi level dekat sini. Kan jauh ni. Dia start boleh buat making profit. Right. So, sekarang macam mana kita nak tukar template tu? Pergi dekat dalam chart. Pergi dekat bahagian template. Load template. Kita pastekan tadi template tadi. Saya repaste yang ni. Saya paste kat sini. You dah masuk indikator daripada kelas pembelajaran. You load template ini dan you tekan open. Terbuka lah dia. Tengok dekat 15 minit mana extreme sell. Tengok extreme sell yang keluar rumah. Kita buy. Sama juga extreme sell kat atas ni. Alright. Dia dah sell, dia akan masuk rumah. Tapi kita nak cari satu setup yang long. Buy long. Inilah dia. Buy long. Sama juga saya cerita tadi dekat EduCat juga sama. Alright. Lepas tu ODJPY pun juga saya rasa lebih kurang sama kat sini. Nampak? Dia tu 100, kat sini kita akan long buy. Lepas tu tadi saya cakap AUD USD pun sama juga. Pergi turun cari rumah kat sini paling padu. Kita buy awal sikit daripada signal. Yang mana kita buy dekat sini ada. Masuk je rumah, ada je button biru ni, terus buy. Ada je rumah kat sini, ada je button merah ni, terus sell. Right? Itulah dia macam mana kita nak buy dan long. Daripada bawah dulu belajar. Nanti baru kita pada atas. Tengok dekat mana dia keluar rumah hijau. Dia ada hijau, dia ada merah ni. Kalau dia keluar saja, ekstrim saja, kita tunggu untuk buy. Itu saja setup yang sangat simple. Yang kedua, right, dengan setup ni macam mana kita nak tengok? Kita pergi tengok M15, kita tengok dia M moving average 7 ni tak lepas moving average 21 ni, dia tak lepas.
Lepas tu dia pergi start turun dekat sini. Alright. Itu pun kita boleh ambil dekat sini sell. Tapi pada saya newbie tak nak tercedok, pergi cari setup yang saya bagi tu. Macam mana nak tunggu setup ni? Tunggu dia berada di bawah sini dah habis ni, kita tengok sebelah ada tak Exim Cell. Setup ini saya berani jamin dia akan buat profit. Itu saja saya nak sampaikan untuk anda faham dalam setup ini. Sekian.